Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Memperkenalkan diri saya Azim bin Bukhari bersama saudara Nites dan Danish Syahmi. Kami sedang melakukan kajian mengenai tragedi banjir 2014 di Kelantan bagi subjek khusus SJHK 3223. Objektif kami dalam kajian ini adalah untuk mengkaji sebab-sebab banjir 2014 di negeri Kelantan yang dianggap sebagai banjir besar dalam sejarah Malaysia. Kami juga ingin mengkaji kronologi kejadian banjir besar ini dan impak kepada mangsa-mangsa banjir. Kami telah memilih saudara Aibak kerana saudara Aibak melalui sendiri tragedi banjir besar ini. Jadi kita mulakan sesi temu ramah ini daripada saudara Nites. Okey, terima kasih Azim. Soalan pertama saya. Apakah latar belakang Tuan dan berapa lamakah Tuan telah menetap di Tanah Kelantan Darul Naim ini? Okey, baik saudara Nites. Nama diberi Muhammad Aibak bin Muhammad Aidi. Lahir di Hospital Besar Kota Baru dan membesar di Tanah Merah Kelantan. Jadi saya duduk di Tanah Merah Kelantan tu selama sejak saya kecil sampai sekarang lah, 1 tahun hingga sekarang 20 tahun. Dan saya rasa itu saja kot. Biodata saya anak ketiga dan itu saja. Okey, terima kasih saudara Aibak. Sekarang boleh tak kalau saudara Aibak berikan sedikit pandangan atau pandangan Aibak tentang secara umum lah pendapat atau pandangan ni mengenai banjir di negeri Kelantan ni. Okey, baik. Pada pandangan saya, kalau pantai timur ni memang tak lari daripada banjir. Kalau setiap tahun tu orang-orang pantai timur ni sentiasa takut pada hujung-hujung tahun kerana khawatir akan berlakunya banjir. Dan banyak sebab lah kenapa berlakunya banjir di Kelantan ni. Antaranya sistem peparitan dan banyak lagi lah. Adakah saya menjawab soalan saudara Danish? Ya, betul. Terima kasih. Seterusnya, soalan yang ketiga. Apakah pengalaman yang dilalui oleh Tuan dan keluarga Tuan dalam banjir besar 2014 di Kelantan ini? Okey, bercerita tentang pengalaman. Sebenarnya banyak pengalaman pada tahun 2014 tu. Pada tahun 2014 tu saya berumur 11 tahun, darjah 5. Jadi saya antara mangsa banjir yang dipindahkan ke sekolah lah. Dan juga antara pengalaman yang saya dapat semasa peristiwa banjir tu, saya naik bot, yang mana bot ni paras tiang api, paras bumbung rumah. Lepas tu saya dipindahkan ke sekolah, makan Maggi je. Lepas tu saya tengok sendiri betapa cepatnya air tu naik. Adakah saya menjawab? Ya, menjawab saudara Aibak. Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey. Soalan seterusnya. Apakah kronologi peristiwa banjir tersebut di Kelantan Darul Naim ini pada tahun 2014? Cuba saudara berceritakan tentang kronologi peristiwa itu. Ni berdasarkan apa yang saya lalui lah. Ya, saudara. Okey. Pada tahun 2014 tu, sebelum berlakunya banjir tu, saya dan keluarga saya sedang berada di rumah lah. Dan tiba-tiba pada hujung tahun tu, hujan keseluruhannya 4 hari berturut-turut hujan lebat. Dan beberapa hari sebelum tu saya seronok lah sebab hujan yang sangat lebat. Saya dengan ayah saya pun bermain bola
Dan saya masa tu kecil lagi, tak mampu nak fikir. Saya pergi tutup salur air longkang dalam rumah tu supaya air bertakung dalam rumah. Sebab saya nak main bola. Dan orang Kelantan panggil galok lah. Lepas tu lama kemudian rumah saya seperti kawasan taman tu, dekat hujung tu saya tengok ada air. Saya cakap dekat ayah saya. Lepas tu pergi tengok, kenapa naik air? Sedangkan sebelum ni tak pernah naik air. Lepas tu kita orang pun jiran tak ada, tapi jiran ada basikal, 3 biji basikal. Kita orang pun pinjam basikal dia, pergi dekat Sungai Kelantan sebab dekat je dengan rumah kita orang. Pergi dekat Sungai Kelantan tu, tengok dalam masa beberapa saat je air tu makin naik. Kejap je naik air Sungai Kelantan tu. Nak sampai ke bandar Taman Harmoni, bandar baru dekat situ. Lepas tu, tanpa melengahkan masa, kita orang terus balik ke rumah. Dan ayah saya cakap, simpan semua barang-barang sebab confirm memang air ni akan naik tinggi. Walaupun tahun-tahun sebelum tu, tempat kita orang tinggal ni tak pernah dinaiki air. Sebabnya tempat kita orang ni dia macam bukit macam tu. Dan dulu-dulu orang alihkan ataupun orang larikan lembu-lembu ternakan dia orang ke tempat kami, kampung Padang Kucil tu, untuk lari daripada banjir. Tapi tahun tu tak tahu kenapa dekat hujung taman tu ada naiknya air. Lepas tu dah siap-siap semua barang semua kita masukkan dalam plastik, letak atas tilam sebab tilam tu akan terapung kalau naik air. Lepas tu masa tu pagi kita orang pergi tengok air tu. Dah simpan-simpan, petang tu tengok air makin naik. Dah sampai barisan hadapan taman kita orang tu ada 7 buah rumah. Air dah sampai ke rumah yang pertama pada petang tu. Lepas tu pada malam tu tengok dah sampai ke rumah yang keempat. Sebab dia macam condong macam tu. Dah sampai rumah yang keempat. Lepas tu kita orang dari rumah orang-orang yang rumah kat tepi ni berpindah ke rumah ni. Yang lepas tu dah tambah lagi masa berpindah dekat rumah yang lagi depan. Lepas tu semasa berlakunya banjir tu, kita orang alihkan kereta. Tapi kereta kita orang ni tak boleh nak keluar daripada kawasan kampung kita orang tu sebab dah jadi macam pulau. Jadi kita orang letak di rumah penghulu kampung tu. Penghulu kampung tu, kereta-kereta semua. Lepas tu air dah naik tinggi sampai dekat rumah nak sampai dekat rumah pertama dah. Dan dalam satu malam je air tu naik. Api elektrik semua tak ada. Lepas tu datanglah bot penyelamat. Kita orang pun naiklah bot tu. Pergi kereta semua, televisyen semua dah bawa dekat rumah penghulu sebab rumah dia 2 tingkat. Lepas tu pergilah ke sekolah, berpindah sekolah. Tu masa banjir lah. Lepas tu duduk di sekolah tu dengan ramainya orang, dengan tak ada makanannya, dengan berkongsi tandasnya, faham-faham lah. Dan juga keesokan harinya ayah saya nak pergi cek rumah, tapi saya tak boleh ikut sebab saya kecil lagi. Sebab air terlalu deras dan dalam. Ayah saya pergi cek dengan beberapa orang kawan dia. Ni cerita semasa banjir tu. Pergi cek, tengok sampai dekat rumah saya tu, dia tengok dekat dalam sliding tu gelap. Rupa-rupanya tilam terrapat dengan sliding door tu. Tilam, maksudnya paras air dekat rumah saya tu dah paras kepala. Dan juga dia pun balik tengok dekat kereta pula dekat rumah Tok Penghulu tu. Tapi alhamdulillah kereta tu hanya dekat airnya paras tayar sahaja. Sebab dia condong macam ni. Rumah Tok Penghulu hujung ni, rumah saya dekat antara ni, tengah-tengah ni. Jadi balik ke tempat berpindah balik dekat sekolah SMK Datuk Mahmud pada Keraja 2 tu. Kami duduk di tingkat 4. Lepas tu air pun makin naik, dah sampai ke arah 1. Dan saya hanya
Saya masa kecil, saya tak tahu, saya gembira je. Sebab benda tak pernah berlaku, saya gembira. Tapi bila dah besar ni, kita fikir-fikir balik, memang benda tu sangat menyedihkan lah sebenarnya. Sebab banyak benda hilang. Ni dah tamat semua tu, air semakin surut, saya pun dah balik ke rumah, menyimpan-nyimpan, basuh rumah tu. Lepas banjir tu penuh dengan lumpur. Jadi kena basuh dah 100% basuh dan banyak benda hilang. Di besar selepas berlakunya ni banjir ni, saya rasa sangat sedih dan kesal lah. Dan kini banyaklah dia telah upgrade dekat kawasan rumah saya tu. Peparitan dah semakin besar. Lepas tu masyarakat setempat kata ada dua punca masalah banjir dekat di tahun 2014 tu. Yang pertama, peparitan. Sebab sebelum ni tak ada tali air dekat rumah saya tu, dan sekarang baru dia dah perluaskan tali air tu. Dan yang kedua, kata orang kat situ, embangan pergau tu dia terpaksa buka. Saya tak ingat 7 inci ke berapa inci. Sebabnya kalau tak buka, embangan tu akan pecah. Sebab hujan dah lebat sangat, air pun dah macam penuh embangan tu. Kalau tak buka, pecah lagi teruk daripada tu. Jadi dia terpaksa buka. Itu kata masyarakat setempat saya lah. Saya rasa itu saja semasa selepas dan sebelum, semasa dan selepas. Okey, terima kasih saudara Eba atas pengalaman yang digosikan sebentar tadi. Sekarang kita akan meneruskan sesi wawancara kita dengan soalan berikutnya. Okey, jadi berdasarkan pengetahuan sedia ada saudara Eba ni lah, apakah mungkin faktor-faktor yang menyebabkan banjir di negeri Kelantan ni menjadi sebagai banjir terbesar yang berlaku dalam sejarah Malaysia sehingga ke hari ini? Banjir 2014 tu lah. Faktor-faktor je. Seperti yang saya cakap tadilah, saya yang embangan pergau tu saya tak tahu sahih ataupun tidak. Itu hanya bukti lisan daripada masyarakat setempat yang saya yakinnya sistem peparitan. Jadi sebelumnya 2014 tu, saya tengok, saya perhati parit-parit dekat longkang apa semua dekat kawasan kampung saya tu dah lah kecil, penuh dengan pokok-pokok pula. Jadi mungkin sebab itulah. Satu lagi faktor cuaca. Saya tak tahu kenapa 2014 tu hujan sangat lebat, 4 hari berturut-turut dia hujan masa tu. Itu saja. Okey, kita teruskan dengan sesi kita. Okey, soalan seterusnya. Apakah perasaan saudara semasa berada dalam banjir besar 2014 tersebut? Okey, ada dua perasaan. Antaranya satunya, saya excited, saya teruja masa tu sebab saya kecil lagi, benda tak pernah berlaku. Saya nak bermain air. Yang kedua, saya berasa sedih sebab yelah, banyak benda hilang, termasuklah nyawa masyarakat, orang-orang lain. Setahu saya 21 nyawa terkorban, yang mana kalau Kelantan ni antara yang terburuk lah. Kalau dekat Malaysia keseluruhannya 500,000 tak silap saya, dan dekat Kelantan sahaja 350,000 mangsa banjir yang terlibat dalam banjir pada tahun 2014 tu. Jadi banyak yang terjejas dari segi harta dia, dari segi nyawa, dari segi jiwa. Sedih. Seterusnya, kepada soalan yang seterusnya adalah, apakah dugaan masalah atau cabaran yang dihadapi oleh saudara dan keluarga dalam banjir besar 2014 di Kelantan Darul Naim ini? Baik, dugaan ataupun cabaran saya semasa menghadapi banjir tersebut, sebab sebelum ni tak pernah kena. Jadi banyak
kita tak prepare benda tu. Jadi rumah saya ni banyak benda yang tak boleh terpaksa buang. Seperti televisyen apa semua. Nasib baiklah CJ semua tu letak dalam plastik, letak di atas tilam. Jadi dia terapung, dia tak masuk air. Dan itulah cabaran dia. Rumah saya terpaksa kena renovate balik, kena cat balik. Banyak kos habis lepas tu. Tapi Alhamdulillah kita berjaya tangani benda-benda tersebut. Dan semasa banjir pula, dari segi makanan, sebab tak semua orang jujur masa banjir tu, ada sampai kat bagi kantor lah dekat kampung saya tu, ada orang dia simpan barang bantuan dia dekat rumah dia. Rumah dia tu penuh beras. Kita orang yang ni kelaparan. Itu aku cabaran dia dengan tak ada elektriknya. Itu saja. Okey, jadi kita akan melanjutkan dengan soalan yang berikutnya. Mengenai mungkin apa kesan yang saudara lihat pada 2014 terhadap komuniti atau masyarakat pada ketika itu, apa yang terjadi pada mereka dan sebagainya lah. Okey, kesan terhadap komuniti kampung kita orang ni semakin bertambah erat. Sebabnya kita orang sama-sama untuk menyelesaikan masalah banjir ni. Sebab kita orang dah tahu tak boleh keluar. Jadi dekat rumah kita orang tu, dekat belakang ada hutan. Jadi kita orang sama-sama membersihkan hutan itu dan membuat satu jalan dari hutan tu. Sebab kita orang tahu dekat belakang hutan tu ada jalan kereta api. Jadi kita orang sama-sama membuat jalan dan sebagainya. Dan juga kesan dari segi tadilah dari segi harta. Jadi komuniti kita orang ni nasib baiklah dekat kawasan tu semuanya cikgu-cikgu. Jadi tak ada beri kesan sangat lah. Tapi kalau yang dekat kampung lain ke taman lain ke, saya tak tahu. Mereka mungkin lagi banyak terjejas dari segi harta dan sebagainya. Orang-orang kampung kan. Seterusnya, apakah bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada saudara semasa banjir besar itu melanda? Okey, baik. Bantuan yang sangat jelas pada banjir itu oleh kerajaan adalah bantuan dari segi makanan lah. Dengan helikopter datang ke sekolah dan berikan makanan kepada kami. Dan juga ada juga bantuan dari segi sedikit duit untuk mengrenovate balik rumah-rumah tu yang banyak hilang. Dan itu saja kot bantuan, makanan dan sedikit wang. Okey, saya teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, baik. Apakah langkah-langkah berjaga yang dilaksanakan oleh saudara dan sekeluarga dalam melanda banjir besar 2014 tersebut? Langkah-langkah berjaga. Okey, langkah berjaga-jaga seperti yang saya ceritakan dalam kronologi tadilah. Kita orang pergi melihat tempat sumber air itu dulu, dekat Sungai Kelantan dulu. Tengok paras air dekat situ dulu, secara mana dia naik ataupun secepat mana dia naik, dan setinggi mana dah. Dan juga terus pulang dan bersiap barang-barang penting seperti fail, dokumen dan sebagainya. Itu yang diutamakan. Barang-barang yang berharga, itu yang kedua. Dan juga barang ketiga, selebihnya yang mana perlu disimpan, kita simpan. Letak dalam plastik, letak dalam di atas benda yang terapung supaya dia tak kena air. Okey.
Jadi saya rasa mungkin kita akan bergerak ke soalan yang terakhir lah ya. Yang mana bila bercakap tentang soalan terakhir ni, jadi apakah iktibar yang boleh saudara ambil daripada banjir besar yang berlaku pada tahun 2014 ni di negeri Kelantan Darul Naim? Okey, iktibar kepada saya, kita perlu sentiasa bersedialah dengan apa-apa sahaja bencana bukan sahaja banjir. Jadi kita perlu bersedia dengan semua SOP yang lengkap untuk kita hadapilah, dan juga iktibar kepada kita semua pula, dan juga pihak berkuasa. Kita kena mantapkanlah dari segi prasarana yang dapat mengelakkan kita daripada terkena bencana ni, seperti mana negara Jepun apa semua. Kita kena maju ke hadapan, dan juga sentiasa canggih lah dalam teknologi supaya kita bebas daripada ancaman-ancaman bencana, antaranya banjir ni. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa mungkin sampai di situ saja sesi wawancara kita pada kali ini. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Aibak kerana sudi untuk meluangkan masa bersama dengan kami. Dan kami ingin memohon maaf sekiranya kami ada tersilap kata ke atau tata bicara yang boleh mengguris hati saudara Aibak. Jadi sampai di situ saja wawancara kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara.